Okey, pukul 10 dah Boleh mula? Okey, boleh mula Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni webinar PTSN bersiaran lagi sesi ke-9, iaitu tajuk kita hari ini adalah membina e-book dengan Padlet oleh Puan Akmalia binti Abdul Rahim daripada Jabatan Pengajian Am Politeknik Tun Said Nasir. Okey, tanpa melengah masa lagi, saya serahkan kepada Tak Sim? ya, sekejap. Hang pula. Slide hang pula. Okey. Okey, keperluan latihan hari ini adalah yang pertamanya komputer dan laptop. Okey, capaian internet yang stabil. Sila hadir sebelum webinar bermula untuk mengelakkan masalah teknikal yang berlaku. Nampak ya slide ni? Okey, peringatan mesra. Jika terdapat pertanyaan boleh diajukan di ruangan YouTube live chat. Moderator akan cuba jawab dari masa ke semasa. Sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar. Link kehadiran akan diberi pada akhir webinar. Sila tidak berkongsi link tersebut pada mana media atau kepada rakan yang tidak hadir. Link kehadiran pula akan dibuka sejam saja selepas sesi webinar aman Okey, sijil eCert. Okey, sijil eCert akan dijanakan di laman ecert.my, ecert.my. Untuk download akan diberikan pada Telegram t.me/PTSN official selepas 48 jam sesi webinar. Jadi sijil boleh di-download pada laman ecert.my. Okey. Pendaftaran peserta yang mendaftar di link kehadiran IC itu akan dimasukkan ke laman ecert.my. Jadi jika tidak mendaftar, nombor IC itu tak akan ada dalam laman ni lah, ecert.my Okey, jika tak ada apa-apa lagi, saya serahkan webinar ini, tajuk hari ini Ibu Padlet Okey, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Alright. Hari ni saya Akmalia binti Abdul Rahim daripada Jabatan Pengajian Am Unit Bahasa Inggeris. So hari ni saya akan share tentang macam mana cara kita nak menggunakan Padlet, dan salah satunya adalah Padlet ni dikategorikan sebagai e-book jugalah. Okay. So sekejap ya, saya share slide. Okay. Okay, nampak slide Okay, alright. So, membina e-book dengan Padlet. Okay, what is Padlet? So, basically Padlet ni is an interactive whiteboard. Dia dikategorikan sebagai whiteboard tapi digital whiteboard yang mana different media can be easily posted to create an array of shared content. Maksud dia kat sini, kalau dalam whiteboard secara tradisionalnya kita tulis semua benda dekat atas tu and then biar untuk share dengan semua orang kan. Tapi ini adalah digital whiteboard yang mana pelbagai media boleh diletakkan di dalam Padlet tu, so dan dikongsikan bersama dia punya bahan dia tu. Okay. So ini adalah antara features bagi Padlet.
Okay, first dia adalah easy and intuitive. Maksud dia mudah. Mudah maksudnya dia senang untuk digunakan. Okay, even if you have ini berdasarkan apalah macam mana cara kita nak mempelbagaikan kita punya Padlet tu terpulang kat kita. And then sebarang perubahan yang kita buat, misalnya typing ke, kita padam ke ataupun kita tambah ke, kita tak payah save sebab dia auto save. Dia auto save lah. Lepas tu simple link sharing allow for quick collaboration. Maksud dia link yang kita just share link tu, kita dah boleh collaborate dengan orang lain, sama dengan student kita ataupun dengan kawan-kawan kita. Dia juga universal and inclusive. Ada banyak, dia worldwide, memang banyak negara guna. Okay, kita boleh collaborate kita punya Padlet ni. Misalnya lah kita kat sini and then kawan kita tu dekat Australia, tapi kita nak share benda yang sama dan dia pun nak share dengan kita. So kita boleh menggunakan Padlet yang sama untuk kita gather information. Okay. The art of collaboration. So kat sini kita boleh collaborate dengan kawan-kawan kita lah, kawan sekecil kita ataupun dengan adik-beradik. Contohnya lah, dia tak semestinya dalam untuk education. Padlet ni kita boleh gunakan sebagai family album juga. Okay, kita boleh ajak macam adik-beradik kita collaborate sama-sama untuk post gambar dekat situ. Nanti saya akan tunjukkan hands on lah macam mana rupa bentuk Padlet ni. Ini saya terangkan dulu dia punya ciri-ciri. So contributors ni kita tak kisah tau berapa ramai yang boleh. Dia tak ada limit. So tapi kita juga sebagai admin boleh set sama ada dia tu boleh edit je ke, boleh moderate ke ataupun boleh review je. Okay, itu terpulang kat kita lah. Lepas tu dia punya update ataupun dia punya feedback daripada orang lain. Kalau orang lain ada post, benda tu akan macam mana nak cakap, dia akan update terus dan kita pun boleh dapat notification melalui handphone, melalui kita punya web pun boleh juga. And then kalau kita baik hati, kita juga boleh benarkan lah kita punya hasil kerja tu digunakan untuk orang lain punya template. Okay. And then the best thing about Padlet ni yang paling saya suka adalah dia sangat mesra apa-apa jenis file pun. Okay, file kita nak upload daripada komputer ke ataupun daripada handphone ke, even link daripada web kita boleh just sharekan dia. Okay, images, tak kisahlah. Kalau macam image ni kan dia banyak jenis file dia, ada JPEG, lepas tu ada GIF, ada apa lagi, PNG. So kadang-kadang setengah apps dia macam limited. Okay, PNG you tak boleh upload, tapi untuk Padlet ni semua jenis image punya file dia boleh ambil. Documents, videos, music, files. Okay, so dia agak mesra lah dari segi sharing link, sharing file ni. And then selain daripada tu, kita boleh juga embed content. Contohnya kita nak share dengan student kita tentang online news, okay, daripada New Straits Times. So kita boleh just masukkan link tu je dekat dalam Padlet tu. So they click on Padlet tu, click on that, lepas tu dia boleh direct kepada web yang kita nak share tu. Okay, and then semua link dengan file tu kita boleh pilih lah macam mana cara dia nak keluar dekat Padlet kita. So kita boleh view adalah nanti ada cara view dia tu. So nanti kita akan tengok. Okay, Padlet ni juga dia adalah boleh digunakan untuk semua jenis gadget. Okay, so dia ada untuk iPhone, untuk Apple boleh, untuk Android ke. Lepas tu dia akan update dia tu memang boleh kat semua device. Okay, so kita boleh take photos and scan QR code. Okay, kalau macam setengah benda juga, macam contohlah kalau macam kita nak buat Google Form, kita nak share dia punya QR code tak boleh sebab dia tak boleh generate QR code, tak silap saya. Jadi kita kena guna QR code generator kan. Tapi kalau untuk Padlet ni memang
kita boleh dah siap-siap ambil dia punya QR code. Okay, next. Beautiful and fun. Dia tak lame lah dia punya. You boleh decorate you punya Padlet ni macam mana, background dia nak pilih warna apa. Tapi buat masa sekarang ni dia sediakan wallpaper yang disediakan. Kita tak boleh customize. Tapi akan datang dah boleh, saya tengok. Tapi akan datang lah, dia cuma tulis coming soon je features tu. Okay, colourful wallpaper, ada theme juga. Okay, alright, and then take it with you. Maksud dia Padlet ni kita boleh apa ni, integrate Padlet with other apps or go old school with paper. Okay, maksud dia adalah Okay. So maksudnya kita boleh guna Padlet ni, kita boleh bawa ke mana-mana je. Tak adalah macam kadang-kadang setengah student nak nota ke apa ni, alamak tertinggal pula kat PC office. Tapi bila kita simpan semua dalam Padlet kita tu, kita pergi kursus ke, student minta apa kan, macam okay, boleh je, you boleh je ambil daripada Padlet hari ni. Okay, boleh QR code tak? Boleh QR code. Boleh QR code. Dia boleh QR code. Okay. Lepas tu export as PDF, CSV, image or SF file. Ini yang selalu saya buat sebab kadang-kadang kita untuk Padlet saya ni, saya buat macam satu kelas satu Padlet. Jadi setiap satu aktiviti tu kita untuk nak guna next week kan. Tapi takkanlah nak campur dengan aktiviti minggu ni. So saya akan simpan dia dalam PDF dulu, baru saya bersihkan Padlet saya tu untuk next activity. Okay. Alright, apa je suggestion activities yang kita boleh guna untuk menggunakan Padlet ni? Okay, ni antara yang boleh kita cubalah dalam kelas ni. Satu, bell ringer. Apa tu bell ringer? Bell ringer ni maksud dia adalah kita nak tanya student tentang apa yang diorang ingat daripada previous lesson. Okay, so suruh diorang type kat situ. Suruh diorang type ataupun suruh diorang, kalau macam communicative English, maybe diorang boleh bercakap lah. Tapi untuk yang lain, kadang-kadang student kalau time bercakap ni macam malas kan, tapi diorang suka meluahkan melalui kata-kata, macam diorang suka menulis. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai aktiviti bell ringer untuk tengok apa yang diorang faham atau ingat dengan konten kita yang lepas. Lepas tu kita pula boleh guna predicting activity. Predicting activity tu maksudnya menjangkakan aktiviti, menjangkakan apa yang akan berlaku. Contohnya kita tunjuk video. Lepas tu kat pertengahan kita nak pause. Kita nak suruh dia predict. Okay, next, apa yang berlaku? So suruhlah diorang masing-masing tulis aktiviti. Diorang punya idea. Mungkin orang ni macam ni ke, macam tu ke. So kita boleh sharing lah kat situ. Macam mana setiap orang ni dia punya cara dia predict sesuatu tu berbeza. Okay, collaborative note taking. Collaborative note taking ni bukan saja dalam kelas, malah dalam meeting pun kita boleh guna. Yang mana kita sediakan Padlet tu, kawan-kawan kita boleh tulis apa yang important notes. Jadi semua orang boleh tengok dalam Padlet tu. Okay, misalnya kalau kita seorang pun tak dapat datang meeting tu, tapi bila ada orang lain boleh tolong share kat situ apa je content meeting, so kita boleh refer kat benda tu. Okay. Exit ticket. Exit ticket ni maksud dia adalah kita nak, umpamanya macam reflection lah. Reflection apa yang diorang belajar pada kelas, kat kelas pada hari tu. Jadi sebelum keluar, sebelum habis kelas, okay Aina, you tulis apa yang you dapat untuk lesson hari ni. Okay, so diorang akan respon. Kalau diorang ada soalan ke, suruh diorang post kat situ. Maybe diorang malu, so kita akan respon dekat Padlet tu. Okay, Living Web Quest. Living Web Quest ni lebih kepada macam kita mengumpulkan apa benda yang, information yang kita nak cari tu dekat dalam satu tempat. So contohnya lah, kita nak cari tentang COVID-19. So
ramai-ramai pelajar ni dia akan share, okay yang ni maybe ambil daripada YouTube, yang ni maybe ambil daripada newspaper. So kita sharekan dia dalam satu Padlet ni. So anything kita boleh refer kat situ je. So tak adalah banyak sangat nak kena cari itu, yang ni pergi cari tempat lain apa benda kan. So kita boleh just kat situ je. Lepas tu dia juga boleh dijadikan sebagai class document hub. Maksud dia segala dokumen, contohnya kita punya diorang punya assignment ke, diorang punya attendance ke, ataupun diorang punya notes, slide, semualah apa yang kita dah plan untuk minggu tu. So kita boleh masukkan kat situ je. So kita just buka tu. So everything kita dah plan. Okay, first induction nak buat apa, lepas tu next slide yang mana. So tak adalah menjajah-jajah mencari mana, tak ada pula dekat dalam ataupun kita lupa simpan dekat documents ke, dekat downloads ke kan. So bila kita dah simpan semua dalam tu, lebih menjimatkan masa kita dan memudahkan kita. Lepas tu boleh juga sebagai field trip documentation. Kadang-kadang setengah kelas kan dia ada pergi field trip kan. So student kita boleh sediakan Padlet tu untuk student share diorang punya gambar. Dia punya gambar, share lah gambar diorang waktu sepanjang field trip tu. So senang kita nak buat documentation ataupun any apa-apa reflection yang diorang dapat daripada field trip tu pun diorang boleh kasih kat situ. Okay, poster presentation. Poster presentation ni pun saya pernah buat juga dalam kelas. Kita kasih masa untuk diorang buat poster, and then diorang boleh upload poster diorang dekat Padlet tu. Dan kawan-kawan lain pun boleh komen, boleh tengok, boleh kasih like ke, love ke. Okay. Class or club updates. Ni macam dia punya bulletin bulletin board lah. So any updates ke, nak cakap pasal ada meeting ke, atau nak cakap pasal apa-apa aktiviti lah. So kita boleh update. Jadi macam kita punya student pun tahu, okay any updates ke, pergi dekat Padlet ni. Okay, interactive storytelling. Yang ni kalau macam kelas bahasa Inggeris lah, macam kita create satu cerita, so suruh seorang-seorang sambung cerita. Okay, buat itu untuk lebih kepada macam writing lah, bercerita apa next. Okay, untuk introductory class, mula-mula sekali kita nak mesra dengan student kan. Yang ni saya selalu guna jugalah. Macam untuk first time class, saya suruh diorang selfie ataupun pilih gambar yang paling signifikan dalam diorang punya gallery, and then sharekan, kenalkan diri diorang. Diorang type lah kat situ siapa, and then kenapa diorang pilih gambar tu, apa benda semua macam tu kan. Jadi macam diorang pun seronok nak buat, sebab diorang kan macam budak yang terlalu into dengan Instagram kan, suka tulis, suka post gambar. So bolehlah join dengan budak-budak generasi ni. Okay, and then secara overallnya adalah Padlet ni kita gunakan untuk brainstorming lah, untuk apa-apa idea ataupun aktiviti dalam kelas. Okay. Alright. So saya akan tunjukkan macam mana rupa Padlet tu. Alright. Ini adalah pengajian. Saya cuba log out. Okay, so nak cari Padlet, just type je padlet.com. Sekejap, saya tak share ni Masa slide PowerPoint. Masa slide okay, sekejap. Saya share window. Okay, Kak Zain. Nampak muka? Nampak muka, okay. Ni nampak Padlet, nampak dashboard. Okay. Nampak dashboard, okay. Alright. So, ini sebab dia dah, saya cuba log out Okay, log in. Sebab saya dah ini kan, jadi dia dah terus masuk je lah. So, masuk je Padlet, and then kita boleh log in menggunakan akaun Gmail kita. Akaun Gmail. Okay, so nanti dia akan terus masuk dekat kita punya Padlet ni lah. Okay, satu sebelum ni, saya rasa sebelum COVID ni kot,
Sebenarnya setiap kita ni cuma dapat 3 je tau. 3 padlet je. Padlet, Tapi sejak Untuk COVID ni maybe dia orang guna untuk education kan. Dia orang kasih extra lagi 2. Oh, selalu 2 ada 5 lah. Satu akaun Satu akaun tu boleh dapat 5 padlet yang berbeza lah. Kalau nak lebih daripada tu kena upgrade. Okay. So macam ni lah, saya dah ada 5 padlet ni. Kalau perasan yang ni saya buat untuk kelas saya. Ini yang sesi lepas ni. So setiap kelas apa-apa aktiviti memang diorang akan masuk dekat sini. Okay. So ini aktiviti lah saya kasih contoh aktiviti, lepas tu diorang kena post. So disebabkan diorang tak payah ni? Aku nampak apa Teams, tak nampak padletnya. Nampak padlet? Tak nampak padlet. Okay. Dia share. Nak share mana? Dia kena ni Sharing tu dah buka kan kat sebelah tab kan? Screen share screen Tengok dekat okey, pun nampak padlet biru. Alright. So kalau macam student, diorang kalau tak nak log in menggunakan email diorang akan appear sebagai anonymous je kat sini. So kita tak tahulah siapa. Tapi sebenarnya kita boleh je suruh student tulis lah nama kat situ, siapa kan. Okay, so sekarang saya akan ajar tentang macam mana cara kita nak buat padlet. Saya delete dah satu. Okay, so kita just tekan sini, make a padlet. Okay. Ayo, sekejap. Dah terlebih. Hari ke-5 dia dah tak boleh pula. Allah, main-main pula dia. Okay, tak apalah saya guna yang ni. Tak apalah, yang penting boleh tekan lah make a padlet ni. Bila make a padlet ni, dia akan buatlah macam ni. Okay, kita akan tengok satu-satu. So ini dia punya, kita nak balik kepada home lah. Ini kita punya nama, nama kita lah. Ini nanti kita boleh set sebenarnya apa benda yang kita nak tulis ni. Okay, ini kalau ada orang lain nak like padlet kita, dia boleh tekan sini lah. Remake ni maksud dia kita nak duplicate kita punya padlet ni, padlet kita ni kita nak duplicate. So dia akan buat lagi satu padlet. Okay, share ni banyak benda. Share ni kita nak share lah sama ada orang tu ni kalau kita macam saya cakap lah collaborative tu kan, kita nak add member. So tulis je by nama dia, Afra 1. Kalau ada email dia boleh tulis email lah, 1281182. Okay, so kita add. So boleh set kat sini sama ada orang tu boleh write ke, dia boleh read je ke, tapi dia tak boleh post, add any post lah, edit ke, approve ke tak boleh, dia just boleh baca je. Kalau can write, dia boleh post juga, post content, dia boleh modify, macam sama-sama lah, collaborator. Edit ni view and add post. Yang ni dia cannot edit lah, yang ni dia boleh edit. Okay, can write cuma add post je, tapi untuk editing ambil yang ni. Can administer maksudnya untuk semualah, sama je functionnya dengan admin. So contohnya saya ambil can write. Okay, so save lah, save, back. Okay, so saya dah invite member. Lepas tu kalau nak edit lagi, tambah lagi lah. Okay, privacy ni kita nak pilih dia macam mana, sama ada private ke public. Okay, so boleh pilih sekarang. Tapi yang ni dia macam tak pastilah ni macam mana boleh secret. Ni boleh change change privacy. Okay, so boleh nak buat private boleh, nak ada password boleh.
nak buat secret boleh ataupun public. Okay. Visitor permission. Kalau tiba-tiba ada orang lain lah daripada negara lain, dia cari-cari apa benda yang kita dah share tu, apa je yang kita boleh kasih dia, sama ada dia boleh baca je ke, dia boleh tulis ataupun dia boleh edit. Contohnya can write. So kita dah pilih can write, save lah. Visitor tu maksudnya siapa-siapa yang kita tak kenal lah, sebab kita boleh share kita punya Padlet ni dengan dekat galeri dia. Ni kalau kita nak share, kalau nak guna link, kita boleh copy link. Nak dapatkan QR code, dia akan appear kat sini. So kita share lah, share kita punya QR code. Lepas tu kita nak embed dekat kita punya blog ke ataupun kita punya website mana-mana ke. Boleh juga hantar email lalu email. Nak share kat Facebook, Twitter, Google Classroom. Okay, tadi saya ada cakap kan, kalau one activity minggu ni saya dah nak simpan, saya dah tak nak ada kat dalam Padlet ni, tapi biasalah kita documentation penting kan. So kita nak simpan, kita boleh export. Kita nak save as image ke, save as PDF ke, CSV ke ataupun Excel, ataupun lagi senang nak terus so print. Okay, kalau kita, tapi saya selalu save as PDF lah. So dia akan suruh pilih kita nak macam mana, size letter, A4 or legal, portrait ke landscape. Okay, so kita publish. Okay, so dia akan ni, tapi ni tak nampak lah. Okay, saya kasih contoh yang aktiviti saya lepas macam ni. Ini masa tahun 2018 punya lah. Okay, dia akan print out kan macam ni. Ni bentuk PDF. So kita ada tarikh, kita ada masa. Berapa banyak student, bila masa student tu respon, kita ada tarikh untuk setiap seorang tu. Okay, so kalau ada respon kat sini, kita punya ni adalah. Ini yang saya suka lah. So kita tak payahlah nak copy paste dia satu-satu ke apa kan. Jadi kita boleh simpan sebagai documentation, membuktikan okay, I buat aktiviti ni jam berapa, waktu kelas bila. Okay, macam tu lah. Alright, so okay, so itulah bahagian yang share. Dah settle kan share. Okay. Okay, next yang gear ni. Yang gear ni ini yang kita boleh modify kita punya Padlet keseluruhan. Okay, untuk title ni adalah yang bahagian atas ni. So kalau kita nak tukar, kita boleh tukar. Contohnya kita buat untuk kelas English lah English Cafe. Okay, description, apa kita nak buat, describekan kelas ni apa, pasal apa. So the center of grammar Nazi, for example lah. Okay. Okay. Alright, icon. Icon ni untuk kita letak kat tepi sini. Kita boleh letak kat tepi tu. So icon kita boleh pilih daripada emoticon yang ada ni. Ini sama je macam dekat kita punya handphone. Okay, so kita boleh kasih emoticon kita. Alright, so kalau macam ni, contohnya untuk kelas kan, buat skema sikit, pilihlah gambar buku. Ada buku. Okay, buku. Okay, so dia appear kat sini. Ini untuk icon. Okay, kalau nak add your own pun boleh juga. Terpulang lah nak upload ke, kalau kita ada image kita sendiri ke. So kita boleh guna ni. Nampak lagi tadi. Okay, icon kita dah pilih. Lepas tu address. Kita punya address atas ni, URL web. Kita boleh customize kita punya ni, apa, link web ni. Kalau macam ni kan dia banyak BB kan, susah kita nak suruh student ni kan. So kita boleh delete and customize lah apa benda yang kita nak buat.
Grammar Cafe. Okay. So bila diorang akan cari padlet.com/akmaliyaptsn/grammar cafe. Okay, appearance. Appearance ni rupa bentuk dia. Kita nak macam mana? Okay. Kita, yang ni I pilih, sebenarnya boleh tukar ni. Sekejap. Okay, yang ni nanti dulu sekejap. Font ni, kita nak font macam mana? Boleh pilih, dia tak banyak pilihan font dia, cuma ada 4 pilihan je. Okay. So terpulang kat kita. Okay, posting, attribution, display outer name above each post. Kalau kita tak nak ditunjukkan nama, kena, tak payahlah. Tapi kalau yang ni kena display lah, suruh dia orang kena, yang ni saya rasa dia orang kena log in dulu, baru boleh nampak siapa nama dia. Okay, comments, allow viewers to comment on post. Kalau lepas seseorang orang lain post, lepas tu kita nak suruh ada ruangan komen, so pilih yes. Reaction kita boleh pilih sama ada nak like ke, nak vote ke, ataupun nak star ke, ataupun kasih grade. Okay, maximum grade berapa you boleh choose. Okay, grading untuk ni kalau you nak kasih quiz macam activity budak macam poster presentation kan, so bolehlah grade. Okay, like, student suka like ni, so macam kalau kita letak like ni, dia orang akan like kawan dia punya jugalah. Okay, content filtering tu maksud dia kita Padlet ni dia menjaga kalau ada orang post bahasa-bahasa yang tak elok kan, so dia akan dia tak akan letak perkataan tu. Okay, dia akan tukarkan dengan emoji yang lain. Okay, require approval, maksudnya setiap kali budak post, sebelum dia post kita kena approve dulu, ataupun kita nak terus tak payah approve terus masuk. So kalau kita nak approval, buat macam ni lah, macam ni, kena on dan. Kalau kita rasa tak nak, susah lah nanti budak nak post sampai nak kena approve kan dulu kan, so tutup lah. Okay, so jangan lupa save kat sini. Okay, alright. Yang ini pula adalah untuk info lah. Okay, ni info, ni help. Biasalah ni like, remake. Kalau nak tengok full screen, dia akan jadi besar macam ni. Okay, so invite people, share, export, print. Ni lebih kurang yang function yang sebelum ni lah. Okay, modify ni sama yang tadi kita buat tu. Change format. Okay, sebenarnya wall dia ni kita boleh pilih beberapa jenis. Okay, contohnya kalau kita ambil yang brick like layout ni, maksudnya dia bersusun lah satu-satu. So dia akan macam ni. Okay, dia alamat tak nampak pula mana ni. Okay, itu satu. Lepas tu orang lain pula. Yang ni brick wall, dia macam satu-satu. Okay. Lepas tu kalau kita nak format lain dalam bentuk stream ni dia daripada top to bottom. So dia macam sebaris je. So setiap kali next post dia akan ke bawah. So kalau kita nak kalau macam untuk nota ke ataupun latihan dalam kelas ke, kita senanglah nak direct student. Okay, you pergi top dulu, lepas tu dia akan pergi ke bawah. Bolehlah you pilih untuk stream. Okay, kalau grade pula ni, dia content dia rows of boxes. Dia akan inilah grade ni tadi. Canvas ni scatter. Macam tadi tak ada. Okay, canvas ni dia scatter. Dia akan berkelimpangan lah kat mana-mana. Budak-budak boleh drag and drop mana-mana je. Okay, shelf ni dia ada kolom dia. Okay, dia ada kolom dia. Okay, ni kolom 1, ni kolom 2, ni kolom 3. Ini macam Kak Zain buat kan kolom ni. Ikut topik. Ikut topik apa? Topik A,
bawah tu nota semua topik E. Macam tu. Okay, tu kalau ikut kolom. Back channel ni, ini macam chat lah. Ada macam chat-chat punya rupa. Okay, map ni macam yang saya buat tadi lah. Map, tapi diorang boleh letak. Okay, letaklah apa benda dia nak tulis, which is macam tak comel sangat lah, macam pening dia tengok. Okay, timeline ni pun boleh juga. Timeline ni kalau kita nak target lah student punya ni macam mana, macam apa dia orang punya. Okay, contohnya macam kan kalau buat projek akhir kan dia orang kena buat timeline kan. So dia orang boleh create lah. Okay, tarikh ni apa benda yang dia orang plan, tarikh ni berapa dia buat. So pensyarah dia boleh collaborate, macam share dengan pensyarah. So pensyarah boleh refer dekat dia orang punya Padlet sendiri. Itu pun boleh juga. Okay, itu format yang kita boleh pilih lah. Okay, sekejap saya pilih balik semula yang saya nak wall. Okay, lepas tu okay, ni kalau kita nak clear, kita nak bersihkan semua kan, kita dah export, kita dah simpan, kita nak bersihkan, kosongkan, clear je lah semua. Okay, clear. So habis, kosong. Okay, saya nak tukar dia punya warna ni, wallpaper. Okay, ni wallpaper. Sebab tadi saya dah tukar dia punya pattern, dia punya apa tu, dia punya format tu. So barulah kita boleh setting untuk wallpaper. Okay, so wallpaper dia ada banyak lah. You nak solid colour ke? Solid colour dia macam ni. So nampak biasa je lah. Gradient ni biasalah dia ada macam ada tone sikit. Textures or pattern ni banyak. Okay, so dia akan macam ni. Pictures, pictures ni pun comel-comel juga. Nak bentuk blackboard, nak letak sunset. Okay, Blue Lagoon. Okay, so kita boleh pilih kita nak yang mana untuk wallpaper kita. Okay, alright. Okay, kalau kita nak add our own pun boleh. Dia dah boleh lah ni. Sebab sebelum ni tak boleh add sendiri. So contohnya kita nak search image lain lah. Okay, contohnya ni. So dia boleh lah masuk. Okay, okay, saya nak cuba ni. Nanti kita akan cuba sebagai student macam mana rupa dia. Okay, alright, save, close. Okay lah, ini archive. Archive ni maksudnya kita masukkan dia dekat ruangan ni yang kita simpan. So kat sini dia ada recent, apa kita punya Padlet kita yang recent. Walaupun Padlet tu orang lain share dengan kita, dia akan masuk kat situ juga. Ini sebenarnya bukan saya punya ni, ProL ni orang lain punya, tapi sebab dia pernah share, so dia akan appear kat sini. Okay, made apa yang kita buat. Okay, Padlet apa yang kita buat. Share, ini like, macam tu je lah. New folder ni tak boleh lah, dia pro punya. Okay, alright. Mana yang saya buat tadi Okay. Dia hilang ke? Warna biru. Bukan, yang tadi yang buat tadi. Tekan achieve kot. Tekan achieve Okay. So achieve. Alamak, kenapa ni? Dia dah tarik balik ke yang 5 free tu?
Ini Jahatnya. bila buat ni? Bila buat? Tadi kan? Baru tak minggu lepas sebenarnya dah tengah benda ni dah boleh dapat 5. Pasal hari ni dah anu balik. Tapi memang sebelum ni memang 3 je. Ha. Kan? Ha. Betul lah. Lah dia dah ambil balik ni. Tak apalah kita try yang ni Saya cleankan dulu. Dia kena okey sekejap ini macam saya ajak student buat tentang apa tu current issue. Current issue masa tu yang kisah apa ni yang perompak kat kedai emas tu. Okay. So ini semua benda apa-apa current issue yang diorang nak buat lah. Okay. Okay, saya clearkan dulu. Okay, sekarang saya nak siapa-siapa yang tengok ni lah. Siapa-siapa yang tengok ni, cuba scan QR code ni. Dapat tak masuk dekat dalam Padlet ni? QR code tu besar sangat tak? Sekejap cuba. Boleh tak? Macam saya dia boleh je ni. Okey, boleh. Okay. So kalau boleh kan, nanti sebagai student dekat handphone kita tu, kita akan nampak ada button pink tambah tu kan. So kita just klik tambah tu, and then dia boleh post lah apa benda ni Okay, macam mana student nak post. Title ni tulislah nama contohnya. Okay, kat sini diorang ada beberapa function ni. Macam mana cara diorang nak post kan. Okay, upload, kita nak pilih file lah. Tak kisahlah file, jenis file apa pun. PDF, slides, ke gambar ke anything. Semua boleh. Video, audio, semua boleh masukkan. So contohnya saya nak masukkan video. Okay, contohnya video. So dia tengah masukkan. So dia masuk ni. Okay. So dia tengah prepare lagi sebab dia video kan. Alright, itu salah satu contoh video. Lagi satu benda lain. Okay, kita tengok lagi apa lagi. Ini upload tadi. Link. Kalau nak tengok link, contohnya kita cari newspaper hari ni lah. News Straits Times. Okay. Kita nak pasal education. Ada benda yang kita nak share. Okay, ni. So kita ambil link dia. Kita ambil link dia ni. Copy. Mana ni tadi? Okay, kita paste kat sini. Kita save. And then dia akan directkan dekat tempat tu je terus. Dekat website tu. Tu. So, student kalau nak buka, dia klik ni je. And then dia boleh buka dekat window lain ke, ataupun nak tengok view full post ke. So, terpulang kat dia orang. Okay, kita tengok contoh apa benda lagi lain. Okay, yang ni Google. Google tak kisah gambar, image, video, GIF ke, GIF ke, audio ke, web ke. So, boleh je. Contohnya kita nak letak gambar buku. Okay, dia akan cari. Tu cari buku. So, kita ambil ni, dia akan masuk. So, sangat senang lah sebenarnya student kalau dia nak cari information sebab benda tu kita boleh direct daripada sini je. Bahagian web ni Google. Okay, gambar kalau dia nak ambil gambar. Ini sebenarnya guna handphone pun boleh. Kalau dia orang nak ambil gambar lagi senang lah sebab dia orang boleh guna kamera handphone dia orang je.
Okay, yang last ni, yang titik 3 ni, ni semua selain benda lain lah. Okay, diorang boleh masukkan link macam tadi lah. Link, lepas tu Google yang sama macam tadi ni. Snap ni ambil gambar yang ni. Okay, filem ni pun boleh juga. Dia straight away daripada dia punya kamera boleh ambil video. Kononnya, okay, contohnya macam kita pensyarah lah, mula-mula kita kan nak buat online class ni kan. Untuk minggu pertama kita tak jumpa student kan, tapi kita boleh record video kita kat sini. Kita cakap je lah, welcome student, hi, you are now in mama, benda semua. So kita boleh save dan diorang akan boleh tengok daripada Padlet ni. Okay, sama kot macam yang Adlina ajar semalam. Flipgrid pun boleh juga kan guna kan. Okay, voice, ni lah macam kita nak record voice kita. Okay, screen ni kalau kita nak record screen lah. Contohnya macam kita nak tunjukkan slide, tapi dalam masa yang sama kita nak menerangkan. So you boleh lah record you punya screen. Okay, draw ni lebih kepada doodle lah. Ini kalau orang engineering ke orang art ni boleh lah. Kalau saya memang tak pandai lah guna doodle ni. Okay. Okay, so lagi apa lagi? Please, kalau kita nak beritahu lah location kat mana. Okay. Kalau nak tunjuk lah, kita dekat Politeknik, Tun, Syed Nasir. Tengah tak siap lagi. Okay. Tengah apa, tak ada bangunan pun. Okay, so kita nak save. So ni kalau kita nak share location. Okay, and then last one is Padlet. Kita nak linkkan kepada Padlet kita yang lain. So kita ada 3 Padlet kan, kita nak linkkan. Okay, boleh tengok Padlet yang ni. So kita boleh linkkan kepada Padlet kita yang lain lah. Okay. Okay, menarik tak? Okay, menarik. Okay, ada berapa ni lah respon. Okay, kalau nak paparan kat PC dengan handphone sama tak? Sama. Dekat handphone, okay, macam kat handphone saya memang ada download apps ni macam Padlet ni kan. Okay, kita boleh tekan ni. So dia memang ada Padlet kita terus. So kita ambil ni. And then nanti dia ada ni tanda tambah. Dia sama je. Dia sama, cuma ruang dia lebih kecil lah. Okay. Tapi memang Padlet ni agak mesra lah, sebab kita boleh suruh student macam konsep BYOD lah, bring your own device kan. Dia boleh guna device dia sendiri. And then dia tak adalah guna banyak sangat data pun. Okay. So kalau siapa nak try, boleh apa daripada link tadi ni kan, boleh lah try selfie ke, kenalkanlah diri. Kak Nora dia kasih gambar air je. Okay. So macam tu lah lebih kurang Padlet. Okay Kak Zain, saya rasa itu kot. Okay, kenapa kalau macam creating ebook with Padlet ni, ini semua ebook lah ni. Kita punya apa-apa benda yang kita konten kita nak susun macam mana. Kak Zain pun macam agak selalu juga kan guna Padlet kan. Akak suka bila kursus senang buat nota, guna ni lah ebook ni, Padlet. Sebab kita share QR code, lepas tu peserta boleh dapat terus nota kita. Itu yang senang lah, senang dia. Sebab dia, yelah macam dia cakap, macam document hub kan. Kita boleh simpan semua dekat satu tempat. And then link dia pun kita boleh masukkan dekat dalam kita punya CDOS. Try masuk CDOS. Dia embed ke link? Link pun boleh kot rasanya. Saya sebenarnya suka CDOS ni. Saya suka CDOS sebab dia macam sangat friendly. Okay, contohnya kalau kita nak buat ni kan, kita dia embed.
URL lah kan? URL Dia kan? embed rasanya, embed. Maknanya dia Embed kan? nampak paparan Padlet tu. Embed yang mana? Embed link tak? Label 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 pun boleh. Label. Okay, label add. Okay, label text. Label text ni link dia ke? Bukan Label text. Rasa bukan label kot. Dekat tadi kotak atas tu. Ni? Paste. Oh ni ni link dia ni. Okay, sekejap. Sebelah link tak? Sebelah ikon link tu. Ni. Apa? Link okey lah yang tu link. Link. Okay, kita cuba masukkan yang tadi. Create link. Okay, cover setting, bla 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 bla. Okay, save and return. So dia akan macam ni. So kita boleh buka and dia boleh directkan kepada link kita punya Padlet terus. Alamak, tertutup pula. Okay, Kak Zain. Ada soalan ke? Okay, ada soalan ke daripada floor ni? Kak tengok. Okay, kat YouTube tak ada. Dekat team yang lain ni cuba ke tak? Okay, sekejap. Okay, ada lagi tak reply? Puan Nora minum kopi dulu. Okay, tak adalah rasanya. Tak ada soalan, semua dah pandai kot. Boleh cubalah Yang lain-lain tu boleh cuba guna Padlet. Selain boleh sharing nota, pelajar pun boleh buat collaboration, hantar nota dalam wall tu. Maknanya dalam kelas tu pelajar boleh terus hantar apa yang kita minta dia hantar lah, dalam bentuk gambar ke, video ke, link ke, seperti yang Puan Akmalia beritahu tadi. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya nak sharekan link kehadiran, link penilaian kursus. Okey, nampak tak? Okey. Nampak? Sekejap dia nampak. Nak try scan dulu. Okey, kalau saya punya ni senang scan. Okey, nampak QR code-nya. Okey, ni adalah link kehadiran. Penilaian kursus http gg.gg/penilaian kursus 1407. Okey, dah sudah. Okey, link kehadiran gg.gg/webinar /9/Padlet PADLET. Kalau macam saya ni kena isi ke Kak Zain link kehadiran? Terpulang lah, tapi untuk penceramah kita akan keluarkan sedia penceramah lah, nanti kita beritahu. Yang untuk yang minggu ni kita keluarkan kehadiran peserta dulu. Yang tadi ni link penilaian, yang ni link kehadiran. Tajuk dia lain. Tajuk lain. Tadi dapat tak tadi? Yang tadi dapat. Yang ini pendaftaran webinar. Pendaftaran kehadiran lah cukup tak? Kehadiran. Ini yang ada CJ di insert tu nanti. Ni yang CJ insert tu sekarang.
Kalau tak scan, tak masuk nombor IC, tak keluar dekat insert tadi. Okey. Dah sudah semua? Okey, kalau tak ada apa-apa kita akan tamatkan sesi ini. Okey, petang nanti kita ada bersama saya buat video dengan Flimorago ya. Okey, besok pun kita ada lagi webinar PTSN ni akan bersiaran setiap hari mulai hari Isnin hingga Khamis. Setiap bermula 10 pagi sampai 11 pagi dan petang pukul 2 hingga 3 petang. Jadi kita akan berakhir pada webinar sesi 15 sampai minggu depan insya-Allah, sampai hari Khamis lah. Jadi jika ada perubahan tajuk kita akan share pada hari tersebut lah. Jadi sila like dan subscribe YouTube PTSN Official. Biasa kita akan live terus di situlah. Kalau untuk mendapatkan link secara terus daripada YouTube. Okey. Ada soalan lagi ke? Kak Ima cakap ni link ke berkesanan khusus tak dapat. Link ke berkesanan khusus. Ni dia. Dekat YouTube. Nampak tak ni? Tapi YouTube penilaian YouTube tak nampak. Ni ada ni sekarang penilaian khusus. Saya besarkan. Boleh scan tak? Komputer saya ni bila share screen PowerPoint dia hang sikit. Tak bergerak kadang-kadang. Jadi kena view biasa je, view PowerPoint biasa, tak view dashboard. kalau enlarge kat sini. gg.gg/penilaian kursus 1407 penilaian kursus. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih Puan Akmalia
hasil daripada perkongsian Padlet pagi ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, beberapa minit lagi saya akan end meeting dalam Teams. Okay. Okay, terima kasih semua. Bye.